Oke, salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan Cikgu Liana, Guru Bahasa Melayu SMK Nabawan. Baiklah, pada video kali ini Cikgu mau kongsikan tentang teknik menulis karangan E, iaitu 30 markah. Cikgu menggunakan teknik karangan pasang siap bagi membantu para pelajar yang ingin skor lulus dalam bahasa Melayu, terutamanya kertas 1. Jadi bagi pelajar yang cemerlang, kamu sudah mampu menulis karangan cemerlang. Jadi kali ini Cikgu mau fokus bagi membantu para pelajar yang mau skor lulus bahasa Melayu. Mungkin para pelajar sepanjang peperiksaan atau percobaan, mungkin pelajar masih gagal lagi kerana mereka tidak tahu menulis karangan, tiada idea ataupun tidak tahu teknik menulis karangan. Jadi pada slot video ini Cikgu mau kongsi ini teknik, yaitu teknik karangan pasang siap. Baik, kita lihat pada ini adalah contoh soalan SPM 2015. Berdasarkan gambar ini, tengok bahagian E 30 markah, masa dicadangkan adalah 45 minit. Jadi para pelajar perlu baca arahan. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Baiklah para pelajar, berdasarkan arahan soalan ini, para pelajar perlu tahu tema dan juga tugasan. Okey, apakah maksud tema? Tema adalah isu utama yang terpapar dalam karangan. Okey, selain kita mau cari apa tema dalam soalan ini, tema adalah sambutan Hari Guru. Okey, cikgu bagi contoh lain. Tema biasanya contohnya masalah buli di sekolah, pencemaran alam sekitar, pencemaran sungai, semangat kejiranan, kemalangan jalan raya, pembuangan bayi. Itu adalah isu-isu utama yang biasanya ditanya dalam karangan. Itu adalah tema. Boleh faham? Okey. Kemudian selepas pelajar tahu tema, barulah cari tugasan ataupun kata kunci soalan. Biasanya tugasan ini dia ada kata kunci. Contohnya tujuan, langkah, faktor, punca, sebab, peranan, faedah, kepentingan. Okey, itu adalah tugasan karangan. Jadi berdasarkan soalan SPM 2015 ini, tema dia sambutan Hari Guru dan tugasan dia adalah tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Boleh faham? Okey. Jadi untuk karangan E cukup dua kamu tahu, tema dan tugasan. Kemudian yang ketiga adalah isi. Okey, isi kamu lihat gambar, dia sudah tersedia isi. Biasanya ada 3 isi ya. Ada juga yang 4 isi. Okey, jadi isi yang pertama di sini kamu pilihlah, walaupun tiada nombor di situ, para pelajar boleh pilih mana isi nombor 1, bergantung dengan kamu. Okey, isi yang pertama adalah menghargai jasa guru. Itu isi yang pertama. Kalau kamu tengok dalam gambar di mana guru itu sedang berucap, dan gambar di belakang itu ada tertulis sambutan Hari Guru. Terima kasih cikgu. Jadi isi pertama tu menghargai jasa guru. Okey, isi nombor 2 adalah menggalakkan budaya penyayang, iaitu gambar yang kedua di mana para pelajar memberi hadiah kepada guru. Tengok dalam gambar tu, kamu nampak gambar, kamu akan faham. Dan isi yang ketiga mengeratkan hubungan dengan guru. Kamu tengok isi gambar tu, dia di mana guru sedang menari bersama dengan pelajar. Menari, jadi itu dapat mengeratkan hubungan dengan guru lah. Okey, jadi itu sudah kita analisis soalan. Tema, faham, tugasan dan isi. Okey. Jadi para pelajar, untuk menulis karangan, kamu perlu buat rangkah karangan dulu. Okey, kamu buat rangkah karangan terutama bahagian isi. Isi sudah ada, tetapi bagaimana kamu mau kembangkan itu isi? Okey, bagaimana kamu kembangkan idea? Cikgu akan kongsikan sebentar lagi, teruskan menonton ya. Baik, kita masuk kepada teknik menulis pendahuluan pasang siap.
karangan pasang siap. Baik, berdasarkan gambar ini adalah kerangka pendahuluan. Okey, cikgu baca di sini. Ayat yang pertama, pelajar boleh pilih mutakhir atau akhir-akhir ini, atau pada masa ini, atau belakangan ini. Berdasarkan empat perkataan ini, pelajar boleh pilih satu. Okey, pilih satu di antara empat ini. Jangan ambil semua. Kemudian sambung isu berkaitan dengan salin tema tadi. Tema tadi adalah sambutan Hari Guru. Okey, jadi apa-apa saja tema, masukkan tema dalam tu. Dalam kalangan, pilih juga adakah dalam kalangan pelajar, remaja, belia, masyarakat. Dalam gambar tadi melibatkan siapa tadi? Pelajarkan sambutan Hari Guru. Okey, dalam kalangan pelajar. Okey. Saban waktu diwara-warakan dalam media arus perdana malah sering menjadi polemik yang hangat diperdebatkan di negara kita. Okey, itu perkataan sama sahaja, pasang sahaja nanti ya. Okey, polemik tu menjadi perbincangan, perbualan, diperdebatkan, dibincangkan. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah committed. Committed tu maksudnya fokus dan beriltizam, berhasrat untuk mendepani isu ini, kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Ada 3 pilihan peribahasa di sini, jadi para pelajar boleh pilih antara 3 ini, sama ada di mana ada kemahuan di situ ada jalan, hendak 1000 daya tak hendak 1000 dali, atau yang bulat tidak datang bergolek, yang pipi tidak datang melayang. Okey, itu maksudnya kalau kita mau sesuatu, kita perlu mendapatkannya. Kalau kita mau berjaya, kita perlu berusaha. Okey, kejayaan tidak akan datang begitu saja tanpa usaha. Itu maksud ketiga peribahasa ini menunjukkan maksud yang sama. Kemudian ayat yang terakhir, persoalannya apakah salin tugasan tadi? Apa tadi tugasan? Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru kan? Okey. Jadi untuk pendahuluan, pelajar perlu hafal ini pendahuluan. Daripada kamu langsung tiada idea untuk menulis pendahuluan, jadi dengan pendahuluan jenis ini kamu boleh ingat, boleh hafal dan boleh praktiskan dalam menjawab soalan karangan A dalam latih tubi dalam modul yang sudah disediakan oleh JPN Sabah. Okey, terusnya kita lihat contoh pendahuluan lengkap. Tadi tema dia sambutan Hari Guru, kemudian tugasan dia tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Jadi cikgu akan tolong baca di sini perangkan pendahuluan. Belakangan ini isu berkaitan dengan tema sambutan Hari Guru dalam kalangan pelajar saban waktu diwara-warakan. Maksudnya diwara-warakan tu disiar-siarkan, dihebahkan. Dalam media arus perdana malah sering menjadi polemik ataupun perbincangan yang hangat diperdebatkan di negara kita. Okey, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sehubungan dengan itu semua pihak mestilah committed dan beriltizam untuk mendepani isu ini, kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Persoalannya, apakah tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah? Okey, jadi inilah karangan pasang siap bagi pendahuluan. Yang warna merah itu adalah perkataan yang diisi oleh murid dalam karangan pendahuluan ni. Kemudian yang warna hijau itu adalah ungkapan menarik ataupun peribahasa. Yang warna hitam itu adalah perkataan yang sudah sedia ada dalam pendahuluan. Itulah dikatakan karangan pasang siap. Okey, setengah perkataan sudah ada dalam pendahuluan, cuma pelajar masukkan sahaja perkataan-perkataan berdasarkan itu tema dan tugasan karangan E. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana menulis perenggan isi yang pertama. Okey, ini adalah perenggan isi pertama. Jadi, cikgu baca di sini, pada pandangan saya. Okey, kemudian salin tugasan yang tadi ialah salin isi pertama tadi. Kemudian sebagai contoh, berikan contoh. Hal ini dikatakan demikian kerana atau supaya. Kenapa? Sudah terang lagi bersuluh. Salin isi pertama merupakan salin tugasan. Kalau ada ungkapan menarik, masukkan ungkapan menarik. Okey, kalau tidak faham, kita tengok contoh ni.
Oke, ini adalah pelajar perlu membuat rangka isi karangan supaya bila kamu buat isi rangka karangan, kamu punya karangan tidak tersesat ataupun menyimpang. Oke, jadi kita tengok isi yang pertama tadi, menghargai jasa guru. Itulah tujuan mengadakan sambutan Hari Guru. Pertama, menghargai jasa guru. Baik, untuk menulis isi ini, mesti ada 4 ayat paling mudah. Ini pelajar yang mau sekolah lulus pelajar cemerlang jangan guna ini. Pelajar yang mau sekolah lulus bahasa Melayu, daripada gagal kamu boleh lulus kalau kamu praktiskan, amalkan teknik menulis karangan pasang siap ini. Ayat pertama, ayat topik. Apa maksud ayat topik? Itu adalah ayat jawapan ataupun ayat isi yang pertama tadi, ayat jawaban. Cikgu baca di sini, pada pandangan saya. Sama kan tadi dia punya teknik menulis isi pertama, tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah itu adalah tugasan tadi. Ialah untuk menghargai jasa guru. Jadi cikgu tambah perkataan untuk. Menghargai untuk itu adalah perkataan yang melengkapkan isi pertama. Untuk menghargai jasa guru, itu isi pertama. Selesai ayat topik. Kemudian ayat contoh. Kita bagi contoh berdasarkan isi yang pertama. Sebagai contoh, menyambut Hari Guru di sekolah setiap tahun. Itu adalah contoh daripada isi menghargai jasa guru. Bagaimana kita sambutlah Hari Guru di sekolah setiap tahun, itu contoh. Kemudian mengapa? Ayat yang ketiga adalah ayat huraian. Ayat huraian ini mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan insan yang banyak memberi ilmu pengetahuan kepada para pelajar sehingga berjaya ke Menara Gading dan memperoleh pekerjaan yang baik. Itu cara kita menghargai jasa guru. Kemudian ayat yang keempat, ayat penegas. Tambah ungkapan menarik kalau ada. Kalau tiada pun tidak apa. Ungkapan menarik ini hanya untuk penyedap karangan ya. Kemudian ambil perkataan ini, sudah terang lagi bersulu. Dia tegaskan di sini menghargai jasa guru itu tadi isi yang pertama merupakan salin tugasan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Kerana guru umpama lilin yang membakar diri untuk menerangi kegelapan. Itu adalah selalunya ungkapan menarik yang berkaitan dengan guru. Baik, kita lihat dia punya contoh karangan penuh untuk isi pertama. Cikgu baca di sini. Pada pandangan saya, tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah ialah untuk menghargai jasa guru. Sebagai contoh, menyambut Hari Guru di sekolah setiap tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan insan yang banyak memberi ilmu pengetahuan kepada para pelajar sehingga berjaya ke Menara Gading dan memperoleh pekerjaan yang baik. Sudah terang lagi bersulu, menghargai jasa guru merupakan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah kerana guru umpama lilin yang membakar diri untuk menerangi kegelapan. Baik, warna merah itu adalah perkataan yang anda masukkan. Warna hijau adalah ungkapan menarik. Warna hitam itu adalah perkataan yang sudah ada. Itu sebabnya karangan ini dipanggil karangan pasang siap. Boleh faham? Seterusnya kita pergi perangan isi yang kedua. Seterusnya, guna penanda wacana. Seterusnya, salin tugasan yang tadi ialah salin isi kedua. Sebagai contoh, berikan contoh. Hal ini dikatakan demikian supaya kenapa izharlah. Maksudnya jelaslah, tegaslah. Salin isi kedua merupakan salin tugasan atau ungkapan menarik. Mari kita lihat rangka isi yang kedua. Yang kedua tadi adalah menggalakkan budaya penyayang. Kalau kita tengok tu memberi hadiah dalam kabar, boleh sudah jadikan contoh. Ayat topik. Seterusnya penanda wacana tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Dia ulang lagi itu tugasan ialah isi kedua bagi menggalakkan budaya penyayang. Itu isi yang kedua.
Kemudian ayat contoh. Ayat contoh sebagai contoh. Para pelajar akan memberikan hadiah kepada guru-guru yang mengajar mereka semasa Hari Guru sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih. Okey, contoh pun sudah ada dalam gambar. Jadi gunakan maklumat dalam gambar untuk menulis contoh. Sedangkan okey, ayat huraian tadi kenapa bagi hadiah? Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru adalah orang yang banyak mendidik para pelajar dengan penuh kesabaran tanpa rasa jemu. Okey, tanpa rasa jemu. Boleh faham? Baik. Seterusnya ayat yang keempat, ayat penegas atau tambah ayat ungkapan menarik. Okey. Tadi izharlah, yang ini benarlah dikatakan bahawa menggalakkan budaya penyayang. Dia ulang balik isi kedua, merupakan ulang lagi tugasan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah kerana budi bahasa budaya kita. Kita bagi hadiah, maksudnya kita kenang budi bahasa budaya kita. Boleh faham? Baik, kita tengok perenggan lengkap untuk isi yang kedua. Seterusnya sama macam tadi cikgu baca, tetapi ini yang sudah menunjukkan perenggan lengkap. Tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah ialah bagi menggalakkan budaya penyayang. Sebagai contoh, para pelajar akan memberikan hadiah kepada guru-guru yang mengajar mereka semasa Hari Guru sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih. Cikgu pun banyak dapat hadiah masa Hari Guru. Terima kasih kepada para pelajar cikgu. Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru adalah orang yang banyak mendidik para pelajar dengan penuh kesabaran tanpa rasa jemu. Benarlah dikatakan bahawa menggalakkan budaya penyayang merupakan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah kerana budi bahasa budaya kita. Okey, senang saja kan para pelajar? Ingat, merah itu adalah perkataan yang perlu anda isi, yang sudah cikgu jelaskan sebelum ini. Baik, kita pergi perenggan yang ketiga. Ada 3 isi, ini perenggan yang terakhir. Okey, akhir sekali. Biasanya isi ketiga akhir sekali. Salin tugasan balik tadi, ingat tugasan ialah salin isi ketiga. Okey, sebagai contoh, bagi contoh, hal ini dikatakan demikian kerana supaya kenapa tuntasnya. Tadi izharlah dan benarlah. Yang ini tuntasnya. Salin isi ketiga merupakan salin tugasan atau ungkapan menarik. Kita tengok rangka isi yang ketiga. Isi yang ketiga tadi adalah mengeratkan hubungan dengan guru. Baik, kalau kita tengok gambar tadi, ini contoh menarik kan? Ini persembahan tarian Zapin, tarian Sumazau, tarian Hindi, apa-apa saja tarian. Jadi bila menarik sudah tentunya kita gelak-gelak dan semakin eratlah hubungan antara guru dengan para pelajar. Mesra. Baik, ayat topik. Akhir sekali, tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah itu tadi adalah tugasan ialah isi ketiga untuk mengeratkan hubungan dengan guru. Maksudnya itu adalah ayat topik, ayat jawapan. Ayat contoh, sebagai contoh, para guru dan para pelajar akan mengadakan persembahan tarian, mendeklamasikan sajak dan menyanyi semasa sambutan Hari Guru di sekolah. Kita tengok itu contoh. Itu contoh menarik. Mungkin ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang mengeratkan hubungan. Seperti itu, mendeklamasikan sajak Hari Guru, oh guruku. Kemudian menyanyi kan, biasanya Hari Guru ada persembahan nyanyian. Baik, ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui persembahan tersebut pasti akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara guru dan para pelajar. Betul? Okey. Kemudian ayat penegas. Jelaslah bahawa mengeratkan hubungan dengan guru itu isi ketiga merupakan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah seperti aur dengan tebing. Maksud aur dengan tebing tu, aur dengan tebing tidak boleh berpisah. Ada aur, ada tebing. Ada sungai, ada tebing. Okey. Kita tengok contoh bagi perenggan lengkap isi yang ketiga ini. Akhir sekali, tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah ialah untuk mengeratkan hubungan dengan guru. Sebagai contoh, para guru dan para pelajar akan mengadakan persembahan tarian, mendeklamasikan sajak dan menyanyi semasa sambutan Hari Guru di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui persembahan tersebut pasti akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara guru dan para pelajar. Jelaslah bahawa mengeratkan hubungan dengan guru merupakan tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah seperti aur dengan tebing. Senang? Okey.
Baik, seterusnya kita pergi penutup. Perenggan penutup. Kita tengok ini adalah rangka penutup. Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa terdapat banyak salin tugasan tadi. Oleh itu semua pihak perlulah mengetahui ini kalau dia tujuan positif, mengetahui. Tetapi andai kata ada masalah, contohnya pencemaran sungai, kita ambillah mengatasi. Kalau faedah membaca, kita ambillah mengetahui faedah membaca. Kalau kemalangan jalan raya, kita mestilah mengatasi masalah kemalangan jalan raya. Faham? Agar, kemudian masukkan harapan. Kesimpulannya, kita perlu mengembleng tenaga untuk merealisasikannya, kerana orang tua pernah berpesan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Kalau kita tidak berusaha, mana kita dapat kejayaan. Itu maksud peribahasa tersebut. Kita tengok dia punya rangka ke penutup karangan. Baik. Untuk rangka penutup karangan, macam pendahuluan juga kita rujuk balik tema tadi, sambutan Hari Guru, dan tugasan tadi, tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah, supaya kita tahu macam mana membuat kesimpulan yang berkaitan dengan tema dan tugasan berdasarkan karangan. Untuk karangan ini, ayat yang pertama, ayat penegas. Berdasarkan huraian di atas, sebab sudah kita hurai tadi kan, jelaslah bahawa terdapat banyak tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Tadi itu salin tugasan. Ayat cadangan. Oleh itu, semua pihak perlulah menyedari tujuan. Perlulah menyedari tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Salin tadi ambil menyedari, kemudian salin tugasan. Agar itu adalah harapan kita ataupun apa kesan positif bila kita mengadakan sambutan Hari Guru. Sebab agar semua guru di Malaysia rasa dihargai dan disanjungi. Kalau kita diraikan, mesti kita rasa dihargai dan disanjungi kan. Macam cikgu ni sudah banyak kali menyambut Hari Guru. Menyambut Hari Guru. Jadi bila majlis Hari Guru diadakan, ramai pelajar ucap, bagi kad, bagi hadiah, kita rasa dihargai dan disanjungi. Dan itu memberikan kita semangat untuk mengajar murid. Kemudian ayat penimpul, kesimpulannya. Ayat penimpul ini sama juga, kalau ada ungkapan menarik sesuai, kita gandingkan bersama. Kesimpulannya, kita perlu mengembleng tenaga untuk merealisasikannya, kerana orang tua pernah berpesan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Seterusnya kita ini adalah perenggan penutup, perenggan yang sudah siap. Cikgu baca balik. Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa terdapat banyak tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah. Oleh itu, semua pihak perlulah menyedari tujuan mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah, agar semua guru di Malaysia rasa dihargai dan disanjungi. Kesimpulannya, kita perlu mengembleng tenaga untuk merealisasikannya, kerana orang tua pernah berpesan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Jadi para pelajar, untuk video kali inilah teknik karangan pasang siap. Memang kalau kita menonton video ini pertama kali mungkin tidak faham. Kita tonton lagi kedua kali, kita tonton lagi sampailah kamu faham. Kemudian ambil buku, ambil soalan bahasa Melayu karangan E, coba kamu praktiskan di rumah. Coba kamu buat latih tubi. Gunakan karangan pasang siap ini. Cikgu yakin dan percaya pelajar yang sentiasa gagal dalam bahasa Melayu akan lulus. Untuk karangan ini, karangan teknik pasang siap ini boleh juga diaplikasikan untuk karangan B nanti. Cikgu akan sediakan juga macam mana menulis karangan B menggunakan teknik karangan pasang siap ini. Jadi para pelajar, semoga video kali ini memberi manfaat dan ilmu kepada anda untuk menulis karangan E dalam SPM nanti ya. Teruskan bersemangat. Jangan lupa sentiasa latih tubi. Latih tubi itu sangat penting. Baik, kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.